Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Najiah Kabilah binti Hashim, nombor matrik P122327. Isu yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah isu murid tidak menguasai 3M. Dalam dunia yang dilingkari dengan kemajuan sains dan teknologi pada masa kini, masih ada generasi yang tidak menguasai 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kemahiran 3M ini kebiasaannya dititikberatkan kepada murid tahun 1, 2 dan 3. Namun begitu, pada masa kini, masalah pelajar tingkatan 1 belum boleh membaca juga bukan merupakan isu baharu dan bukanlah kerana faktor pandemik COVID-19 semata-mata. Kemahiran 3M ini sangat penting kerana ia menentukan tahap pembelajaran murid untuk maju ke peringkat seterusnya. Dengan sedemikian, murid yang gagal menguasai 3M akan ketinggalan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, bagi ringkasan isu pula, perkara yang dapat dikaitkan tentang kebangkitan isu ini adalah kesediaan murid. Masalah murid tidak hadir ke sekolah adalah salah satu sumbangan terbesar isu ini timbul. Selain itu, minat murid itu sendiri untuk belajar. Seterusnya, murid menghadapi masalah pembelajaran seperti slow learner, tumpuan murid untuk belajar yang kita panggil iaitu ADHD dan sebagainya. Selain itu, status sosio-ekonomi juga memberi kesan kepada isu ini. Sebagai contoh, pekerjaan ibu bapa. Ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja terlupa untuk mengambil berat tentang pendidikan anak kerana mereka menganggap jika mereka menghantar anak ke sekolah itu sudah cukup. Selain itu, terdapat juga ibu bapa yang tidak cakna langsung terhadap pendidikan anak-anak mereka. Malah, mereka hanya mengharapkan guru-guru untuk membantu pembelajaran anak mereka di sekolah. Seterusnya, status guru juga dalam menyediakan BBM iaitu bahan bantu mengajar kepada murid di dalam kelas juga perlulah mengikut aras pengetahuan murid-murid di dalam kelas tersebut. Sekiranya diselarikan, kemungkinan dapat pelajar yang boleh mengikuti pembelajaran namun terdapat pelajar akan ketinggalan di dalam pembelajaran berdasarkan tahap pengetahuan mereka. Di samping itu, kesediaan kelas di sekolah juga telah memberi faktor kepada timbulnya isu ini. Sebagai contoh, percampuran murid yang pandai dan juga murid yang memerlukan perhatian lebih di dalam kelas. Hal ini akan memberi gangguan terhadap PDPC di dalam kelas. Sama ada pelajar pandai akan merasa terganggu ataupun pelajar yang memerlukan perhatian lebih akan ketinggalan. Akhir sekali, perkara yang dapat dikaitkan tentang kebangkitan isu ini adalah lokaliti, iaitu lokasi pembelajaran murid di mana pembelajaran di bandar dan juga pembelajaran di luar bandar. Seperti kita dapat lihat, pembelajaran di bandar terdapat pelbagai infrastruktur yang dapat digunakan untuk membantu menarik minat murid dan juga meningkatkan pengetahuan murid untuk belajar. Namun sekiranya pelajar tersebut berada di luar bandar, mereka akan kekurangan infrastruktur yang boleh digunakan untuk membantu meningkatkan pembelajaran mereka. Oleh itu, implikasi yang kita dapat lihat terhadap isu ini adalah murid semestinya akan keciciran dalam pembelajaran. Tambahan pula, pada masa kini silibus yang ditetapkan semakin sukar dan tinggi. Selain itu, akan wujudnya kesan psikologi dalam diri murid seperti hilang keyakinan diri terutamanya apabila berhadapan dengan rakan-rakan semasa sesi PDPC. Murid juga malu untuk bertanya soalan dan sebagainya. Oleh itu, rentetan daripada faktor tersebut, minat murid untuk meneruskan belajar juga semakin pudar dan hal ini akan melahirkan lagi ramai generasi yang buta huruf jika tidak dibantu. Jadi, cara untuk mengatasi isu ini ialah pendidik perlulah mengubah suai kaedah mengajar seperti murid belum tahu membaca tidak sesuai untuk mengikut sukatan perdana yang akan memberi tekanan kepada murid dan menghilangkan minat murid untuk belajar. Selain itu, terdapat juga inisiatif daripada pihak Kementerian Pendidikan seperti mengadakan program alternatif membaca di sekolah, contohnya program Bijak Baca dan BCK. Seterusnya, terdapat juga badan NGO yang mengadakan kelas tambahan Bahasa Melayu secara percuma. Jadi, murid yang tidak berkemampuan bolehlah menyertai kelas tersebut untuk meningkatkan lagi kemahiran 3M mereka. Akhir sekali, pendorong utama iaitu ibu dan bapa perlulah kerap untuk memantau tahap pendidikan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak keciciran di dalam pembelajaran. Akhir sekali, pihak yang terlibat dalam membantu untuk mengurangkan serta memulihkan isu ini adalah semestinya termasuk di dalam tanggungjawab seorang pendidik.
Peranan guru akan membantu murid untuk memahirkan asas pembelajaran utama iaitu membaca, menulis dan mengira. Namun, jika bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Oleh itu, pihak ibu bapa juga perlulah mengambil berat dan memantau pendidikan anak-anak mereka. Seterusnya, peranan masyarakat perlulah mengetengahkan budaya membaca untuk memajukan bangsa. Akhir sekali, peranan media sosial dalam mengetengahkan isu kepentingan membaca akan dapat menerapkan kesedaran dalam diri masyarakat tentang kepentingan membaca. Sekian isu daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.